Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid tahun 5. Pada hari ini, kita akan belajar tentang ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. Buku teks muka surat 125, Kemahiran Tata Bahasa, Standard Pembelajaran 5.3.1. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali apa itu ayat tunggal. Ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Subjek merujuk kepada frasa nama, manakala predikat boleh dibentuk daripada frasa nama, frasa kerja, frasa sendi dan frasa adjektif. Baiklah murid-murid, cikgu akan memberi penerangan secara ringkas tentang ayat tunggal. Ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Subjek merujuk pada frasa nama yang menamakan manusia, haiwan, tempat, benda, pemikiran atau konsep. Manakala predikat merujuk kepada frasa nama, frasa kerja, frasa sendi dan frasa adjektif. Kita lihat contoh yang diberi. Wanita itu guru. Wanita merujuk kepada subjek, manakala guru ialah predikat yang dibentuk menggunakan frasa nama. Seterusnya, mereka berniaga. Mereka subjek, berniaga predikat. Predikat berniaga dibentuk menggunakan frasa kerja. Seterusnya, hadiah ini untuk ibu. Hadiah ini subjek, untuk ibu predikat yang dibentuk menggunakan frasa sendi. Dan contoh yang terakhir, kucing itu sangat comel. Kucing itu subjek, manakala sangat comel merujuk kepada frasa adjektif. Pula apa yang hendak dipelajari pada hari ini iaitu ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. Merupakan ayat yang menerima penambahan unsur pada subjek atau predikat ayat. Kita lihat contoh ayat yang telah diberi. Nenek saya sedang menikmati sup herba. Nenek saya sedang merujuk kepada subjek yang tidak ataupun tiada menerima peluasan subjek, manakala predikat iaitu menikmati sup herba yang tidak menerima peluasan predikat. Maknanya, untuk ayat yang pertama, ayat tunggal yang tidak menerima apa-apa sebarang peluasan subjek atau predikat. Kita lihat pula contoh yang kedua. Nenek kesayangan saya sedang menikmati sup herba pada waktu pagi. Di sini terdapat penambahan subjek iaitu kesayangan. Ya, nenek kesayangan saya sedang. Terdapat penambahan peluasan subjek bagi nenek iaitu kesayangan. Begitu juga dengan predikat menikmati sup herba pada waktu pagi. Terdapat peluasan predikat merujuk kepada pada waktu pagi. Ayat yang kedua ini menerima kedua-dua peluasan subjek dan peluasan predikat. Baiklah murid-murid, pada hari ini latihannya lengkapkan ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat berdasarkan petikan sains dan makanan di muka surat 125 buku teks. Sila rujuk buku teks muka surat 125. Murid dikehendaki kenal pasti dahulu ayat tunggal yang terdapat dalam teks ini. Contoh ayat dalam petikan ini ada yang telah menerima peluasan subjek dan ada juga yang telah menerima peluasan predikat. Kita lihat contoh yang telah diberi. Ayat tunggal. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Keluarga Farisha sedang merujuk kepada subjek, menjamu selera, predikat. Ayat tunggal ini tidak menerima sebarang peluasan subjek. Kita lihat pula contoh yang telah diberi. Keluarga bahagia Farisha sedang menjamu selera. Ada pertambahan subjek iaitu bahagia. Keluarga bahagia Farisha sedang. Ada peluasan subjek di sini yang telah dibina.
Seterusnya, kamu diminta untuk melengkapkan ayat tunggal nombor 2, 3 dan 4 berserta dengan perluasan subjeknya. Kita lihat contoh yang kedua. Baiklah, ulam itu rasanya pahit. Ini merujuk kepada ayat tunggal. Ya, ayat tunggal yang tidak menerima perluasan subjek. Ulam itu merujuk kepada subjek, rasanya pahit merujuk kepada predikat. Kita lihat pula bagaimana ayat ini apabila telah menerima perluasan subjek. Okey, ulam pegaga itu rasanya pahit. Di sini ada pertambahan perluasan subjek iaitu pegaga. Ya, ulam pegaga itu rasanya pahit. Seterusnya kita lihat ayat yang ketiga. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ini merujuk kepada ayat apa? Ayat tunggal ataupun ayat tunggal yang telah menerima perluasan subjek. Okey, sebenarnya ayat ini merupakan ayat tunggal yang telah menerima perluasan subjek iaitu adik kecil manja. Jadi kamu perlu salinlah ya dalam ruangan perluasan subjek dan perlu cari apakah ayat tunggalnya. Ya, ayat tunggalnya apa sekiranya tiada perluasan subjek. Baiklah, begitu juga dengan ayat yang keempat. Ya, makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Merujuk kepada ayat tunggal. Jadi kamu perlu luaskan subjeknya. Baiklah, seterusnya kita lihat pula ayat tunggal yang menerima perluasan predikat. Murid perlu kenal pasti dahulu ayat yang terdapat dalam petikan, kemudian lengkapkan jadual yang diberi. Contoh yang pertama, ayat tunggal, keluarga Farisha sedang menjamu selera. Ayat ini tidak menerima sebarang perluasan predikat. Kita lihat contoh ayat yang telah menerima perluasan predikat, iaitu keluarga Farisha sedang menjamu selera di ruang makan. Di ruang makan merujuk kepada perluasan predikat yang telah ditambah ataupun yang telah diluaskan. Seterusnya, murid perlu kenal pasti ayat yang kedua. Baiklah, Encik Farid makan sedikit sahaja merujuk kepada ayat tunggal yang perlu murid tulis di ruangan yang kedua. Seterusnya, murid perlu bina ayat tunggal yang menerima perluasan predikat. Seterusnya, Farisha pula gemar minum jus oren segar. Ayat ini merujuk kepada ayat tunggal ataupun ayat yang telah menerima perluasan predikat. Baiklah, sebenarnya ayat ini telah menerima perluasan predikat. Oleh itu, kamu perlu membina ayat tunggal yang tidak menerima perluasan predikat. Seterusnya, kita lihat pula Puan Faizah mengutamakan makanan seimbang. Merujuk kepada ayat tunggal. Oleh itu, kamu perlu bina ayat yang mempunyai perluasan predikat. Semoga murid-murid dapat memahami dan boleh membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat dengan baik.